Baik, Alhamdulillah, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salat wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu setelah sekian lama kan. Lama juga ni kan. Siti Khadijah, mengenai Siti Khadijah. Yang pertama, bila kita nak bincang satu topik ni, kita tengok pada apa yang dimaksudkan, apa yang nak dicerita dalam topik ni kan. Mengenai Siti Khadijah ni semua orang kenal. Ada nama Siti Khadijah sini? Khadijah ke? Ramai kan orang nama Khadijah kan? Kalau zaman dulu orang nama Khadijah tak datang. Oh ada kan? Ada. Patutnya yang nama Siti Khadijah memang kena khatam, kena beli buku Siti Khadijah betul ya? Supaya betul-betul kenal ya, sebab dan kita akan mudah ingat sebab itu kita ya, nama kita. Baik, dulu orang nama Khadijah orang panggil Dijah. Dijah kan, ringkas dia Dijah. Panggil Dijah kan? Panggil apa dia? Dijah? Khadijah. Zaman sekarang orang nama Khadijah orang panggil Katie. Betul. Dia glamour sikit. Dia dua orang, Khadijah, Halimah. Baik. Dia 2 minggu tak datang. Sebenarnya bila kita sebut Siti Khadijah, nama sebenarnya Khadijah je. Jadi Sayyidatina Khadijah, bahasa Arab Sayyidatina ni bukan nama. Sayyidatina ni macam panggilan Sayyidina, Sayyidatina kan. Maknanya kita memuliakan seseorang, kita akan panggil dia Sayyidatina. Kalau perempuan, kalau lelaki Sayyidina. Sayyidatina ni panjang, ringkasnya Siti. Jadi Siti ni memang bukan nama orang. Kalau kita pergi dekat Arab, sebagai negara Arab, memang dia akan panggil kita Siti. Ya Siti, ya Siti. Maknanya kalau nama kita bukan Siti pun dia panggil Siti. Sebab tu yang nama Siti sebenarnya bukan nama. Dia adalah panggilan. Macam kita cik lah. Jadi dia panggil Siti, ya Siti. Kita noleh, siapa nama Siti? Pokoknya dia panggil kita. Siti maknanya panggilan. Jadi Siti Khadijah sebenarnya namanya Khadijah. Siti maknanya Sayyidatina Khadijah. Baik, jadi namanya sepatah. Arab ni biasa nama dia sepatah je. Nama Melayu kita je sampai 6, 7, 8, 12 pun ada kan. Patah perkataan. Baik, Khadijah ni adalah seorang yang sebenarnya pada awalnya sebelum Nabi SAW dibangkitkan sebagai Rasul lagi kan, dah kahwin. Yang disebutkan dalam riwayat usia 25 tahun. Dan dia mengatakan Khadijah umur 40 kan. Yang kita selalu dengar Khadijah 40, Nabi 25. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab saya ingat Al-Bidayah wa Nihayah, ini sirah kan, kitab sirah. Itu memang disebutkan Sayyidatina Khadijah umur 35 tahun masa kahwin dengan Rasulullah. Jadi tak tua mana lagi lah sebenarnya, 35 dan beza 10 tahun. Dan kalau kita tengok perkahwinan pertama Nabi SAW, usia Khadijah pun 35, bukan Andartu, bukan Andalusia kan. Andalusia anak dara lanjut usia kan. Sayyidatina Khadijah dah berkahwin sebelum tu dan bercerai kan. Adalah sebab-sebab ada yang menyebutkan mungkin salah satunya Khadijah ni orang yang ibaratnya gadis idaman kan, rebutan lah gadis idaman ni. Banyak kelebihan dia kan. Kira apa yang diinginkan pada seorang isteri itu ada pada Khadijah. Jadi banyaklah orang yang berebut. Jadi kita tahu wanita ni kalau hebat sangat, kalau jadi rebutan ni, yang nak ke dia ni orang baik dan orang jahat kan. Dua-dua nak. Orang jahat nak ambil kesempatan, orang baik dia nak pasangan hati yang baik untuk dia, yang solehah gitu. Jadi maknanya rumah tangganya tak kekal, berpisah dan sampailah akhirnya kahwin dengan Nabi SAW pada usia 35 tahun. Jadi waktu kahwin dengan Nabi itu maknanya sebagai janda. Dan di sini kita tahu satu sudut perceraian bukanlah satu yang buruk dalam Islam. Bukan total tak elok. Yang kita selalu faham cerai dia tak elok. Tak. Dia tengok keadaan. Kenapa dalam Islam boleh cerai? Sebab cerai adalah penyelesaian masalah. Cuma dia pilihan terakhir. Dia tak boleh awal-awal je cerai tak boleh. Ada tambah perempuan
balik lambat sikit cerai kan. Pesan order bihun sup tak sampai cerai. Yang tu salah kan. Ataupun saja-saja kan. Ada zaman Nabi SAW ada berlaku seorang wanita, dia tiba-tiba cakap dengan Nabi, aku tak suka kat suami aku nak cerai. Nabi tanya, kenapa kamu tak suka dia? Dia kata sebab suami tak handsome. Tu je kan. Macam mana boleh kahwin dengan dia kalau tahu dia tak handsome? Dia kata dulu ingatkan tak handsome biasa-biasa. Rupa-rupanya satu hari nampak suami dia ni duduk di celah-celah sahabat-sahabat yang lain. Rupanya, dia kata rupanya aku baru sedar bahawa suamiku adalah yang paling pendek, hitam dan gemuk. Jadi di kalangan sahabat-sahabat lain, suami aku paling bodoh, aku tak mau, dia kata. Aku tak suka. Dan Nabi bagi tak cerai? Nabi bagi. Itu kelebihan dia. Cuma memang tak baik. Memang wanita ni tak termasuk sahabat radhiyallahu anha lah. Dia hidup zaman Nabi, orang Islam, beriman, tapi dia tak dianggap baik dengan sifat dia tu. Dia masih ada bau-bau bacang dengan Abdullah bin Ubay, orang munafik. Masih ada saudara-saudara lah dengan dia. Baik. Bila dia minta cerai, Nabi bagi kaedah kaedah wanita nak minta cerai tanpa sebab kan? Dia bagi kaedah khuluk. Jadi dia minta pulangkan semua mahar yang pernah lelaki tu bagi. Dia pulangkanlah satu kebun buah kan? Lelaki tu bukan kaya mana, dia ada satu kebun buah, itu dia buat mahar. Tiba-tiba macam tu je nak cerai kan? Memang tak baik lah sikap perempuan tu, tapi tetap itu hak dia sebagai manusia. Itu kata Islam bagi hak. Sebenarnya cerai ni lelaki ada satu je hak cerai, talak. Perempuan ada banyak. Bila orang kata kenapa cerai ni hanya jadi hak lelaki, lelaki ada satu je kaedah nak cerai, hanya talak saja. Selain pada tu tak boleh. Selain pada tu semua wanita punya hak. Kaedah wanita cerai boleh kaedah khuluk tadi, ataupun kaedah fasakh, atau banyak lagi kaedah-kaedah yang lain. Cuma wanita dia kena dibantu oleh hakim. Jadi keputusan tak boleh buat sendiri, hakim akan tentukan. Pergi jumpa hakim dulu. Itu ada sebab lah. Fitrah wanita ni, dia tak pandai buat keputusan. Selalu buat keputusan confuse kan. Jangan kata sampai tahap cerai. Hari ni cerai, esok menyesal kan. Tu cerai, itu yang Allah jaga tu. Sebab beli baju pun macam tu. Hari ni beli baju ni nampak cantik sangat, besok tiba-tiba lah semalam mak satu lagi tu lagi cantik. Menyesal beli hak ni. Tu baru bab beli baju. Ada confuse. Jadi Allah dah bagi undang-undang untuk bantu kita sebenarnya. Jadi hakim tu untuk bantu kita yang buat keputusan. Dia akan bantulah dengan cara tanya-tanya kita soalan, kena kaunseling dulu untuk pastikan betul tak keputusan kita tu bukan emosi. Baik, jadi Khadijah mengalami pengalaman hidup cerita yang mematangkan diri Sayyidatina Khadijah. Dan sebenarnya Khadijah ni orang yang sangat mulia, keturunan daripada orang yang mulia kan. Keturunan-keturunannya kita tahu, walaupun masa tu Islam belum ada, dengan kata Nabi Muhammad SAW belum bangkit sebagai Rasul. Nabi jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Jadi 25 kahwin dengan Khadijah, 40 baru jadi Rasul. Maknanya 15 tahun jugalah hidup bukan dengan agama Islam. Islam ni wujud selepas Nabi SAW bangkit sebagai Rasul. Cuma itu nama istilah Islam. Tapi kalau agama Tauhid yang menyembah Allah tu dah lama dah daripada Nabi Adam. Jadi kita punya Tauhid sama, cuma istilah Islam tu, nama agama tu. Sebelum tu namanya macam-macam lah. Ada yang namanya agama Hanifiyah, Nasrani termasuk kan? Itu agama-agama yang Tauhid asalnya menyembah Allah SWT. Jadi Sayyidatina Khadijah walaupun bukan dengan agama Islam sebelum daripada Nabi bangkit sebagai Rasul, tapi dia beriman pada Allah. Jadi keluarga dia kita tahu yang cerita dia macam mana boleh tahu Muhammad ni bakal menjadi Rasul tu kan, bapa saudara Sayyidatina Khadijah kan yang tahu. Jadi bapa saudara ni pegang dengan kitab Allah juga. Cuma bukan Quran lah, sebab Quran belum ada. Baik. Jadi Khadijah ni bila kahwin dengan Nabi, maknanya perkahwinan Nabi tu sangat lama kan bersama Sayyidatina Khadijah. Jadi Nabi tu ada satu isteri lama. Poligami tak lama. Yang orang duk wawar kan Nabi poligami. Nabi kahwin dengan seorang isteri tu lama. Dengan Sayyidatina Khadijah sampailah Sayyidatina Khadijah wafat. Jadi dengan Khadijah memang tak ada isteri lain. Khadijah saja. Sebenarnya Nabi poligami ni atas perintah Allah. Antaranya contoh Sayyidah Zainab yang Nabi kahwin dengan Sayyidah Zainab. Siapa asalnya Sayyidah Zainab?
isteri Nabi ni asalnya adalah isteri kepada anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Zainab radhiyallahu anha. Ini sama-sama baik tapi akhirnya cerai. Dua-duanya Allah redha. Ni kita cerita, maknanya cerai ni benda yang kita kata ada dalam syariat lah. Cuma yang tak baiknya bila cerai tanpa sebab, cerai yang ikut emosi, yang tu tak baik. Baik, asalnya isteri anak angkat Nabi, lepas tu cerai, dan kemudiannya Allah perintahkan untuk kahwin. Nabi kahwini Zainab tu, yang asalnya menantu angkat lah istilahnya. Kenapa? Itu tujuannya adalah untuk memberitahu syariat bahawa anak angkat ni bukan anak kita. Masa Arab jahiliah, dia anggap anak angkat tu macam anak sendiri, sampai dibinkan dengan ayah angkat. Masa tu kan hampir Nabi binkan Zaid bin Muhammad, sampai ditegur lah, Allah tegur, itu tak boleh. Jadi nak bagi tahu anak angkat bukan anak kita. Kena ingat, siapa ada anak angkat, kalau rasa nak bagi harta warisan kat dia, kena wasiat. Sebab dia takkan dapat apa-apa kalau kita mati, kalau tak ada wasiat. Sebab dia bukan anak kita, dia tak ada kaitan dengan kita pun. Cuma mungkin kita sayang dia kan, kita angkat dia. Jadi kalau memang nak bagi dia warisan harta kita, kena buat wasiat. Itu dia tak dapat apa-apa. Anak kita tu, anak kandung kita, kita benci lah macam mana pun dia tetap akan dapat. Allah Maha Adil. Kadang kita tak mau bagi dia dapat kan. Kita rasa dia tu tinggalkan kita, dia tak pernah jenguk kita, buat tak tahu kat kita, kita tak mau bagi dia harta. Tapi kita mati dia dapat. Dalam kubur sakit hati tak? Tak, dalam kubur tak ada lah sakit hati. Dia cerita orang dunia ni tak sama dengan cerita orang mati. Itu kena ingat. Sebab tu jangan duk tinggal-tinggal wasiat yang menyebabkan dalam kubur kita menyesal. Dia tak ada sakit hati dah. Ni ada orang, contoh kan, kita kadang kita pesan dengan anak kita, rumah mak ni nanti jangan jual. Biarlah apa pun jadi, jangan jual. Mak sayang sangat rumah ni. Ya, memang kadang kita nak beli rumah susah kan. Kita rasa berjuangnya nak pilih rumah apa semua, sampai kadang kita bergaduh dengan suami tu pasal nak design rumah macam mana. Suami beli rumah tempat lain, isteri beli rumah tempat lain, gaduh nak duduk rumah mana kan. Tiba-tiba dah dapat sepakat duduk satu rumah ni, kita pesan ke anak, jangan jual rumah mak ni, sebab kita sayang rumah tu kan. Rumah yang dibina dengan perasaan kasih sayang kan. Tempat lahir anak-anak kita macam tu kan, penuh nostalgia. Tiba-tiba kita mati, anak tu jual rumah tu, kita marah tak agak-agak? Tak marah. Kita dah mati. Dalam kubur kita dah tak kisah dah benda dunia. Yang marah adik-beradik. Bahkan kita akan menyesal kalau kita tinggal wasiat macam tu, mengakibatkan anak kita sampai miskin, tak ada rumah nak duduk, tapi tak jual juga rumah kita. Dia merempat. Ada macam makcik anak-anak orang, dia kata, mak jangan beli rumah kat KL. Makcik dia kat Saiban. Mak kalau beli rumah, nanti gaduh. Siapa duduk situ tak senang hati. Senang gaduh saya, dapat mak free. Kita orang sewa, kita orang bayar. Kan jadi gaduh anak beranak kan. Jadi kadang-kadang kadang rumah kita sebiji tu, anak 5 misal kan, lebih baik dia jual kan, untuk bahagi 5. Kalau tidak nak bagi 5 orang, takkanlah 5 tu dengan keluarga-keluarga, anak beranak dia 10, seorang 10 anak, semua duduk dalam rumah tu. Memang tak boleh. Memang nak kena jual, bahagikan harta tu. Sebab tujuan harta kita tinggalkan adalah untuk supaya keturunan kita tak meminta-minta. Itu Nabi pesan, orang yang terbaik adalah yang meninggalkan anak keturunannya hidup tidak meminta-minta. Jadi tujuan kita kumpul harta tu salah satunya bukan nak bawa mati, tapi juga nak tinggalkan warisan pada anak-anak kita, supaya dia orang tak minta-minta sedekah. Jadi kalau rumah kita tu sebiji je, macam mana anak kita nak duduk semua sekali dalam tu? Tak boleh. Naik busuk dah duduk ini jaga kita kan. Tak achieve pula yang atas-atas ni. Contoh kalau yang wasiat, kalau yang orang kata yang jaga kita itu macam mana? Pergi mengejut, lebih baik dia jual anak tu. Dia jual rumah tu untuk bahagi. Tiga lelaki lah. Jual terus kan? Jual terus, ataupun misal kata ada seorang nak duduk kan, dia bayarlah ke abang dia, ke adik-beradik lain. Semua anak-anak semua duduk KL, Semua dah ada rumah. Baik dia jual. Daripada rumah tu, kita selalu tengok kan rumah-rumah terbengkalai kan, yang tumbuh pokok. Ada orang di kawan saya ni, dia suami dia wasiatkan kepada adik-adik dia, dia kepada harta lah. Kalau aku meninggal, suami kepada isteri aku ni, pada kawan saya tu. Lepas tu lepas meninggal kan, dia perempuan tanya, dia kata apa dia? Last minute, mungkin dia tamak kan, dia kan orang pernah jaga amanah ni kan, dia bagi pada saudara mara dia semua, pada
adik-adik dia. Lepas tu tiba-tiba last minute kata nak bagi hadiah kepada isteri dia dan anak dia. Kita faham makna harta tu wujud. Jadi macam mana tu Ustazah? Apa hukum pada orang macam tu? Nombor satu, wasiat kan. Suami tu dah wasiat. Melalui mulut dan dibagi benda tu semua atas nama dia lah, macam Quran ke, rumah anak ke. Lepas tu last minute dia kata, Dia kalau- last minute dia telefon dia kata nak bagi satu hati. Ya, maksudnya geram tu, Dia tanya orang bank kenapa dia cakap tu. Itu makna dia orang buat faraid lah. Dia ambil bahagian dia sebagai penjaga amanah. Oh gitu, kalau macam tu ambil lah semua. Saya tak nak sebab saya nak untuk janji yang pernah dijanjikan kawan saya tu. Dia tu cucilah dosa-dosa dia. Dia kata dia tak nak. dia sebenarnya yang terbaiknya kalau dah ada masalah sangat dengan harta-harta si mati ni, terus je faraid, settle. Tak, masalah dia dah janji. Suami dia janji nak bagi pada orang B ni kan. Jadi kenapa dia amanah tak amanah? Dia gini, Kenapa tak amanah? dari sudut orang yang tak amanah tu, okey, dia dosa. Dari sudut kita yang bagi wasiat tu, maknanya ada kesilapan lah kenapa wasiat tu tak didaftarkan, tak betul-betul. Dia tak boleh cakap macam tu je. Ada adik atas dasar kepercayaan dia bagi dekat adik dia. Dia janji okey, jangan risau bang, nanti aku ni. Tak dah. Sebab tu itu kesilapan dia. Perempuan tu. Dari segi orang yang pecah amanah memang salah kan. Sepatutnya hanya wasiat lisan saja dah sah dah. Cuma memang dalam dunia kita sekarang, sebab itulah ada syarikat-syarikat yang buka untuk tuliskan wasiat. Sebab banyak kes macam ni memang. Masa hidup semua okey, macam kita pun anak-anak tu semua okey masa hidup. Lepas kita mati baru dia berebut harta. Sebab tu sebenarnya paling senang. Sebenarnya kalau untuk anak beranak, isteri semua ahli waris, tak payah buat wasiat. Nabi kata la wasiyata li waris. Sebenarnya tak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tak perlu wasiat untuk isteri, untuk anak, untuk orang yang memang dah ada dalam senarai faraid. Dia memang kalau kita mati dia akan dapat bahagian. Wasiat ni hanya untuk orang yang tak ada dalam senarai. Contoh tadi anak angkat. Tiba-tiba kita nak bagi dekat rumah anak yatim. Itu semua tak ada. Harta ni banyak. Cuma harta tu satu untuk dia dan kawan saya ni tak tuntut pun yang lain-lain banyak-banyak. Satu dia pun cukup, satu pun dia tak dapat. Macam mana perasaan dia tak hancur ke? Dia boleh pergi sebenarnya minta untuk difaraidkan. Yelah. Janji tu tolak tepi dah sebab dah silap dah. Si mati dah tersilap dari awal sebab dia tak tulis, tak pergi jumpa. Dia akan besar jawab kat sana, mungkin dia terkilan juga tengok perangai dia. Dia tamak lah tu, dia sifat tamak dia. Itu kan dosa dia. Tapi untuk kita supaya nak selesaikan masalah, lebih baik kita terus je pergi batalkan semua wasiat. Boleh, ahli waris tu boleh membatalkan wasiat si mati. Terus ikut faraid. Itu dah habis. Saya dengar dia buat rumah lah, dia buat tu, dia buat ini. Tak dia apa dia nak korek dengan bagaimana untuk mendapatkan balik nilai harta tu. Kalau nak ruang habis enjoy. Kalau nak memang prosesnya susah lah kan. Jadi susah. Susah. Jadi dia perempuan dia kata apa senang. Kita dunia ni sementara je. Dia tu segala dosa-dosa tu ambil je lah. Dia tak nak apa-apa lah. Sebab hati-hati kan. Tak apa kalau dia dah memang pilih macam tu. Tapi kemudian tak ada bergaduh. Bila bergaduh kan saya nampak dalam masa dulu kan, saya cerita kawan saya tu banyak yang terjadi pasal harta ni, sanggup berbunuh-bunuh, cara halus, hitam itu ini dan dia nak mendapat harta. Ada Ustaz. Jadi saya tengok mainan macam tu, saya kata jangan layan, tak. Itu je, mungkin pahala untuk kau kat sana. Cuma kalau dia nak lepaskan hak dia, dia kena senyap lah. Maksudnya dia tak boleh rasa tak puas hati cerita orang tu, cerita orang ni. Dia takut hilang pahala. Harta tak dapat, pahala pun hilang. Dia kena betul-betul reda. Kalau tak reda, tuntutlah hak. Gitu je pilihan dia. Dia tak boleh lepas, lepas tu ngumpat. Maknanya dua dunia akhirat tak dapat. Dia memang kecil hati lah kan. Cuma boleh buat, mungkin kita faham normal lah manusia kecil hati. Cuma minta dia, mohon pada Allah supaya Allah bagi dia kekuatan untuk betul-betul reda, betul-betul lepaskan hak tu. Dia sebab kalau setakat lepaskan hak sebab malas nak minta, susah semua, tapi hati betul-betul tak lapang, dia tak settle. Dia kena lapangkan dada dia betul-betul. Kalau rasa tak boleh nak lapang dada, tuntut hak tu. Kita tak dikira jahat kalau menuntut hak. Sebab itu hak dia gitu. pergaduhan sebab di situ dia tu suka main benda-benda tu lah. Jadi faham kan. Dia tak nak bergaduh
Jadi niat tu dah baik. Kalau betul niat tu macam tu, niat baik, maknanya tinggal kita nak betul-betul lapang dada. Betul tu. Kalau tidak, memang Islam tak menyalahkan lah kalau sampai bergaduh pun. Sebab dah memang untuk mendapatkan hak, ada orang yang benci bila hak dia terlepas. Bila apa yang dia nak tu terlepas, kita nak dapatkan hak kita, memang akan bergaduh. Takkan tiba-tiba damai. Benda tu banyak sebenarnya. Dia minta yang tu je, dia kata. Dia tak minta yang lain-lain tu nak ambil lah. Kenapa hak kecil itu pun dia nak ambil? Sebenarnya keadaan tu lebih menyakiti si mati sebenarnya. Menunjukkan si mati tak dapat mendidik keluarga dia dengan baik. Dan apalagi kalau isteri tu, Si mati ni cerita dengan kawan saya tadi cerita, sebelum meninggal dia kata anak-anak dia orang agama juga, yang tahu agama, yang bijak, tapi kenapa jadi macam tu? Dia didik ni bukan mesti masuk sekolah agama jadi ustaz-ustazah, dah. Didik ni benda yang melekat dalam hati kita. Kadang orang tu biasa-biasa je, kerja petani, tapi agama ada dalam hati dia, takut pada Allah. Yang tu yang kita nak tu. Dan didik ni bukan melalui cakap je, didik ni teladan. Yang tu yang orang tak nampak. Contoh teladan kita buat tu yang lebih melekat dekat anak. Cuba kita sendiri, kita lebih ingat yang mak bapak kita cakap dulu ke yang mak bapak kita buat? Orang cakap dulu. Yang dia cakap dengan yang dia buat, mana lagi banyak lekat? Apa yang dia cakap tu saya ingat sampai. Tapi lebih banyak melekat kita benda yang dia buat. Kita tak sedar pun kita buat tu macam yang mak bapak kita buat. Contoh kan, banyak orang didik anak sebagaimana mak bapak dia didik dia. Kan? Tak belajar dah ikut macam mana cara mak bapak. Tu kita kadang tak perasan, kita ikut. Kita terikut benda yang dia buat. Itulah didik. Dia didik ni daripada perbuatan, bukan pada perkataan. Dia misal orang suruh solat, dia duk suruh solat, tapi dia tak masukkan perasaan cintakan solat. Dia jadi solat depan kita je, kat belakang tak. Kan? Baik, itu contoh wasiat dulu kan. Ni Sayyidatina Khadijah ni. Baik, jadi balik semula pada Sayyidatina Khadijah. Dan Khadijah ni bila kita kata dia adalah titik permulaan kepada episod dakwah Rasulullah SAW, sebab Nabi ni mula berdakwah masa dalam alam perkahwinan bersama dengan Khadijah. Jadi Nabi bertanggungjawab untuk berdakwah. Kita kena ingat Nabi ni mula dakwah dengan keadaan sebelum Nabi mula jadi Rasul, Nabi tu disayangi semua orang. Sebab nombor satu, kita boleh bayang kalau zaman kita ada orang keturunan baik-baik. Katalah kalau kita sekarang keturunan apa? Keturunan sultan, raja-raja kan, contoh. Keturunan orang yang paling hebat kat tempat tu, kan? Lepas tu nabinya pun baik. Hak jenis kita kata duduk dengan siapa pun semua orang sayang, buat apa pun semua orang suka, kan? Lepas tu kan Nabi tu terkenal kan dengan Al-Amin tu sebelum Nabi jadi Rasul. Orang yang sangat jujur. Nabi kalau cakap apa pun orang percaya, kan? Dan macam mati, hidup hidup. Okey. Baik. Jadi maknanya Nabi ni keadaan dia sebelum daripada jadi Rasul tu kira dah cukup sempurna semua yang dia nak. Dan Nabi kaya. Walaupun Khadijah kita kata usahawati dia. Usahawan kan, usahawan wanita ni. Maknanya kaya, tapi Nabi pun kaya. Nabi ni dia bukannya pekerja Khadijah. Nabi kan bawa, istilahnya macam Khadijah ni supplier, Nabi trading. Jadi Nabi ni bawa barang bisnes, Nabi bisnes lah, kan? Cuma supplier dia Khadijah, kan? Jadi Nabi bawa barang-barang Khadijah ni untuk didagangkan, dan perdagangan Nabi tu untung. Maknanya Nabi orang kaya sebelum daripada jadi Rasul. Apa yang Nabi tak ada? Nabi ada sikap akhlak yang sangat disenangi semua orang, yang semua orang suka. Nabi datang daripada keturunan yang baik-baik. Lepas tu rupa paras Nabi tu kan indah. Nabi ni yang paling handsome sebenarnya, mengalahkan Nabi Yusuf. Cuma kenapa Nabi Muhammad SAW tak glamour sebagai yang handsome? Nabi Yusuf glamour handsome kan? Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW ada kelebihan lain yang jauh lebih besar dan menonjol. Kita biasanya gitulah. Contoh kan, ada seorang tu, dia tu cantik, dia pandai, lepas tu dia rajin. Katalah antara tiga kelebihan, cantik, pandai, rajin ni, yang paling menonjol pandai. Sebab dia selalu jadi best student kan. Anugerah rektor, macam-macam anugerah dia dapat. Orang akan cakap dia ni pandai. Orang akan sebut dia pandai. Ada pula seorang lagi ni, dia cantik. Cantik je kan. Kelebihan dia kat cantik tu, orang akan sebut dia cantik, kan? Dia ni cantik. Padahal yang si B ni, contoh kan, ni B, ni A tadi,
Inilah besar sikit. Yang A ni dia pandai, cantik dan rajin. Baik, tapi yang paling menonjol pandai. Selalu dapat anugerah sijil macam-macam lah. Dia dapat pingat-pingat macam-macam. Yang ni pula dia cantik je, tapi otak 3 suku kan. Contohnya. Tapi kelebihan dia cantik kan. Baik, orang akan sebut yang ni cantik-cantik gitu kan. Yang ni orang akan sebut pandai-pandai. Padahal dia ni lebih cantik daripada ni. Tapi kenapa orang tak sebut dia cantik? Sebab dia ada kelebihan lain yang lebih daripada cantik tu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf memang kelebihan yang paling menonjol pada handsome dia. Kan cerita dia sampai orang potong tangan tu kan. Tengok dia, itu tak ada orang lain tu sampai macam tu kan. Se-handsome artis Korea zaman sekarang ni kan. Tak ada lagi orang potong jari kan. Tengok filem Korea sampai potong jari, tak ada kan. Maknanya tak ada apa lah kan. Orang panggil muka jambu kan. Tak ada apa kan. So macho-macho, handsome macam mana pun tu tak ada apa dibandingkan Nabi Yusuf. Jadi yang paling menonjol yang tu. Nabi Muhammad SAW ni lebih handsome pada Nabi Yusuf. Tapi sebab ada kelebihan lain yang lebih lagi, jadi orang tak sebut lah yang tu kan. Jadi sebab Nabi Yusuf punya handsome, orang boleh tengok sampai terpotong jari. Nabi Muhammad SAW punya handsome kan ada tola'al badru alaina tu. Maksudnya cantik handsomenya Nabi ni macam bulan purnama. Yang kita tengok tu cantiknya, tapi tak boleh nak cerita cantik dia macam mana. Yang kita kata kita tengok tu asyik gitu kan. Yang memanglah tak terpotong tangan sebab kita asyik dengan keindahan tu gitu kan. Dia maknanya dia kita kata satu keindahan yang menonjol yang tak dapat nak digambarkan. Okey. Jadi itu sifat Nabi SAW. Dari segi rupa paras Nabi ada, harta pun Nabi ada. Apa lagi orang nak 3 tu kan, harta, takhta, wanita. Nabi ada semua. Nabi isteri Nabi Khadijah ni adalah yang paling mulia, wanita paling mulia pada zaman tu, dan wanita yang paling menjadi rebutan. Juga usahawan wanita yang paling kaya. Kalau zaman sekarang siapa tahu usahawan wanita paling kaya? Kan, itulah dia kan. Nak beli kereta paling mahal pun boleh, semua boleh. Jadi masuk pula, Nabi datang daripada keluarga yang mulia, berkahwin pula dengan pasangan yang mulia. Ibaratnya anak sultan kahwin dengan anak sultan. Semua Nabi ada. Tapi elok jadi rasul je kan. Bila announce je aku adalah rasul utusan Allah, terus bertukar. Kita ni tak hebat mana pun kan. Kalau kata tiba-tiba orang nak pandang hina kat kita, satu benda je, satu sudut. Nabi daripada semula-mula kedudukan terus bertukar. Yang asalnya kan Nabi panggil orang ramai berkumpul, Nabi dekat satu bukit, dan Nabi bagi tahu, andai kata aku bagi tahu ada pasukan tentera musuh datang dari balik bukit ni nak serang kita, percaya ke tidak? Orang boleh percaya. Percaya. Walaupun Nabi tak explain apa logik apa pun, orang kata kami tetap percaya sebab kamu ni Al-Amin. Tapi kemudian bila Nabi bagi tahu, kalau gitu aku nak bagi tahu kepada kalian bahawa Allah telah mengutus aku sebagai rasul, terus saja orang yang sama juga cakap, celaka engkau Abu Lahab ni, bapa saudara Nabi. Dia terus cakap, celaka engkau, penipu, penusta. Terus dia dapat jadi penusta. Selama puluhan tahun, 40 tahun dah Nabi hidup, dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Jadi orang terus tuduh Nabi. Bertukar kehidupan Nabi dengan kedudukan yang sangat cukup segala-galanya, sampailah jadi dipandang hina, dipandang rendah, dipandang. Nabi ni sebenarnya mulia, cuma musuh tu dia pandang dengan pandangan sakit hati sampai nak bunuh kan? Nak bunuh Nabi. Daripada sebelum ni semua orang suka dengan Nabi, semua orang nak dekat dengan Nabi, tiba-tiba Nabi nak dibunuh selepas pada bangkit sebagai rasul. Itu kan, cuba bayangkan psikologi kita macam mana. Pernah tak kita hidup elok-elok, tiba-tiba orang fitnah? Kalau pernah mengalami pengalaman tu, rasa tak macam mana pedihnya? Itu baru satu fitnah. Daripada kehidupan kita sebelum tu yang biasa-biasa, bukan hebat sangat kita pun, bukan mulia sangat macam status Nabi tadi pun. Tiba-tiba kena satu fitnah je, kita dah down. Berapa ramai orang sakit mental kan, kena satu fitnah je. Dia buat video, lepas tu video dia viral, orang kutuk-kutuk, terus tutup akaun kan? Ada kan? Pasal orang kutuk-kutuk dia, orang hina-hina dia, sakit mental, sakit jiwa. Maknanya Nabi ni kalau ikutkan dengan apa yang Nabi hadapi, yang kita kata terbalik dunia Nabi tu, lagi teruk lah, sakit mental. Tapi Nabi cukup kuat, dan dikuatkan lagi dengan kehadiran Khadijah. Khadijah ni kan Nabi balik-balik
Khadijah pujuk Nabi kan. Nabi ketakutan kan masa tu kan. Khadijah selimutkan tak tanya ni pasal apa ni, balik kelang kabut ni kena kejar pencuri ke apa. Dah kan biasa bini-bini ni macam tu kan. Isteri-isteri kalau suami balik malam-malam menggigil-gigil ketakutan, mesti nombor satu, pasal apa dah kan, nak tahu kan. Itu normal lah. Dah Khadijah dah. Maknanya kita sebagai wanita, kita faham lah untuk jadi macam tu bukan mudah. Sebab kita mesti nak tahu ni pasal apa, peliknya tiba-tiba balik menggigil ni, ada apa berlaku. Kalau dia ketakutan, kita nak takut juga. nak ikut juga emosi dia. Jadi bila balik macam tu, Khadijah tak tanya apa-apa, terus Khadijah selimutkan, terus redakan dia kan. Bila cerita masalah apa-apa, Khadijah cuma bagi tahu, kamu ni seorang yang sangat baik kan, kamu ni selalu buat baik kan, tentu Allah sayang kamu. Dia pujuk je. Banyak isteri-isteri sekarang dia salahkan suami balik cerita masalah pejabat, kita salahkan dia balik, itulah bang, siapa suruh buat gini-gini. Itu menyebabkan kadang-kadang dalam jangka masa panjang dia takkan cerita lagi apa-apa masalah. Tapi ini menggambarkan sifat seorang wanita, seorang isteri yang tugas kita sebenarnya senang je, kawal emosi. Ada seorang lagi kan, isteri solehah, Ummu Salamah, pernah dengar? Tu kan cerita dia kawal emosi juga. Anak dia mati tu kan, anak dia yang paling bongsu, baby lagi tu, meninggal sebab tersimbah air panas kat rumah kan, kat rumah. Suami dia outstation masa tu, pergi jihad. Suami dia balik, kalau kita nombor satu cerita apa? Anak kita bang, anak kita. Tak sempat suami balik, kita call kan, mati, anak mati, bukan sakit. Ni biasanya bukan mati, sakit je pun kita dah kelang kabut nak telefon kan. Ni dia kawal emosi. Satu, dia tahu tak ada faedah pun nak cerita panjang-panjang, anak tu dah meninggal kan? Dan iktibar juga sebenarnya, orang meninggal kena terus tanam. Dia tak tunggu suami dia balik pun, dia tanam terus Sama kita pun kalau boleh pesan lah kat anak kita kan, tak payah tunggu semua anak-anak balik nak tengok kita, tanam terus kalau kita meninggal kan? Sebab bila kita meninggal, alam kita dah berubah. Kita bukan ke alam dunia lagi, kita akan sesak nafas duduk kat dunia lama-lama. Maksudnya kita tak selesa dah duduk kat dunia, kita nak cepat masuk dalam tanah tu dah alam kita. Dia alam ni kalau kita nak faham atmosfera, contoh alam untuk ikan dalam air. Kalau tiba-tiba kita letak dekat darat, dia selesa tak? Tak kan? Tak lama dia mati itu sebab dia hidup. Ni masalahnya kita dah mati, dan kita tak boleh bagi tahu kat orang kita tak selesa tu. Dikapankan duduk atas kapet, duduklah dalam aircon ke bilik, selesa mana pun kita dah tak selesa. Sebab itu bukan alam kita lagi kan? Alam kita dah kena masuk dalam kubur, cepat-cepat masuk ke dalam kubur, supaya kita selesa balik. Dan azab pertama yang kita rasakan adalah bila tak ditanam-tanam. Tu yang Fir'aun tu azab sampai sekarang. Fir'aun tak ditanam sampai sekarang, duduk kat muzium. Azab selagi tak masuk dalam tanah, kita azab, kita sakit. Jadi kalau anak, kadang kita tunggu kan, anak tu, ni kita pun sama juga. Kalau ada saudara-saudara kita meninggal, nasihatkanlah kan. Sekarang kalau mungkin kita tak ada nak cakap, orang tak dengar kata kita kan, bukalah video ustaz-ustazah. Kalau ustaz-ustazah cakap, mungkin dia orang lebih mendengar kan. Sekarang kan banyak online lah, senang. Ni kuliah ni pun kalau upload kat YouTube, boleh nak bagi tahu kan. Nak bagi tahu ni, sebenarnya memang kena tanam cepat, bukan tunggu anak-anak. Ni ada yang kata, kesian anak tu nak tengok kan, kesian anak tu nak cium kali terakhir. Itu untuk si hidup. Untuk si mati, dia nak cepat masuk kubur, cuma dia tak boleh cakap. Di mana tak payah tunggu anak. Kadang anak daripada US, ada yang duduk Australia, ada yang duduk New York kan, ada yang duduk dekat Jepun kan. Nak tunggu semua balik kadang sampai minggu, flight delay pula kan. Sakit tu, sakit kan. Lebih baik cepat ditanamkan, dikuburkan. Baik, jadi anak Ummu Salamah ni dia dah dikuburkan semua, dah tak adalah anak dia. Suami dia balik, suami dia tanya, anak kita mana? Yang baby ni kan, anak kita tengah rehat je, dengan penuh tenang. Tu macam mana tu kita nak kawal emosi kan? Itu hebatnya wanita ni. Kalau kita perhati, wanita solehah ni, dia hebatnya pada mengawal emosi. Sebab Allah bagi pada kita, emosi kita ni berombak-ombak, nak kawal susah. Emosi kita ni, dia bukan hanya emosi, dia bercampur dengan perubahan hormon. Jadi dia bercampur dengan benda semula jadi yang ada dalam diri kita, menyebabkan emosi kita tu berubah-ubah. Beza dengan orang lelaki. Orang lelaki dia tak ada perubahan hormon. Orang lelaki kan satu je, hormon dia testosteron.
hormon kita estrogen dengan progesteron tu dia naik turun dia tu berubah-ubah setiap bulan. Kan? Kenapa jadi macam tu? Kenapa nak kena berubah-ubah? Sebenarnya berubah-ubah tu untuk mempersiapkan wanita supaya boleh mengandung. Jadi maknanya sebenarnya wanita jadi macam tu sebab laki juga lah. Laki tak boleh mengandung. Sebab itulah Islam suruh sangat laki jaga hak wanita, suruh meraihkan. Sebab wanita tu bukan nak hormon dia berubah, bukan minta emosi kita berubah-ubah. Tapi sebagai wanita pula kita kena belajar kawal. Kalau nak jadi solehah, kita mampu kawal emosi. Baik. Kemudian bila Ummu Salamah ditanya suami dia, anak kita mana? Anak kita tengah rehat. Suami ingatkan rehat, tengah tidur kan? Mana tak ada dalam bilik pun, dia tengah tidur dengan sangat tenang kan? Baik, sampailah semalaman kan? Semalaman macam tak ada apa-apa. Besok pagi suami dia tanya lagi, kenapa tak bunyi anak kita tu? Tak dengar suara. Biasa baby kan mesti dah nangis ke apa kan? Akhirnya dia kata, dia pun cerita, tapi mula dengan apa pendapat abang, contoh kan, apa istilah dipanggil lah suami dia kan, dia sebut apa abang lah kalau kita kan, apa pendapat abang kalaulah ada orang bagi pinjam kita sesuatu, lepas tu sampai masa dia datang kepada kita dan mengambil balik hak dia, barang dia yang dia pinjamkan kepada kita tanpa dia minta pada kita, tanpa dia minta izin pada kita, dan kita tak benarkan untuk dia ambil barang tu, memang dia punya, dia datang ambil balik barang dia. Adakah kita berhak untuk menahan dia daripada mengambil barang dia? Dan adakah salah kalau dia ambil barang yang dia telah pinjamkan pada kita? Suami dia jawab, dah tentulah tak salah. Dah tentulah suami tu kena ambil balik barang dia. Suami pula, maaf, orang tu bagi pinjam barang dia, tentulah orang tu kena ambil balik barang dia, dan dia tak salah untuk dia ambil barang dia, walaupun kita tak benarkan, sebab tu dia punya. Maka isteri dia jawab, dia sama apa? Kalau begitu, Allah telah meminjamkan kepada kita seorang anak, dan sekarang Allah telah mengambil balik anak kita. Suami dia tak boleh marah, sebab awal tadi dah mukadimah dia macam tu kan. Kalau marah, maknanya dia marah Allah kan, yang dah ambil balik anak tu. Itu isteri salihah. Zaman sekarang tak, bila suami pujuk kan, katalah anak sakit, suami pujuk-pujuk, apa jawab isteri dia? Abang tak tahu perasaan kita, tu anak kita yang mengandungkan dia. Kan? Selalu jawab kita kan, terbalik kan. Yang ni mak tu yang cakap macam tu, suami dia yang terkejut, ya Allah, pasal apa tak beritahu awal? Itu kata wanita yang solehah. Sifat tu bila digambarkan sifat wanita solehah tu ketabahan gitu pada mengawal emosi. Kalau kita nak jadi solehah, belajar macam mana kita nak kawal emosi kita, jangan ikut sangat gitu. Memang susah Ada masa kita pun tak tahu pasal apa asyik nak nangis je kan. Ada kan berapa hari bulan, cuba cek kalender, kadang kita tak perasan berapa hari bulan awak asyik sedih je, orang cakap sikit rasa nak nangis, cakap sikit nak nangis kan. Rupanya tu dia tarikh tengah hormon estrogen tinggi contoh kan. Ataupun ada masa nak marah-marah kan. Itu semua perubahan-perubahan. Baik, jadi Sayyidatina Khadijah orang yang cukup kita kata beriman, dan ketika Nabi SAW jadi Rasul tu, Khadijah adalah penyokong yang paling utama. Dan Khadijah ni specialnya sebagai pendukung dakwah. Pada saat-saat akhir usia tu, Khadijah cakap dengan Nabi, andai kata selepas aku mati, tulang belulangku boleh dijual untuk jalan dakwah, maka juallah tulang belulangku. Sampai macam tu. Maksudnya menggadaikan segala yang dia ada, harta memang habis, semua untuk dakwah. Tak ada satu pun yang Khadijah nikmati untuk diri dia sendiri. Kita kan kalau ada duit banyak, nak tak beli jet peribadi? Kalau dah banyak sangat duit, boleh beli jet peribadi, kan best kan? Kita dah fikir peribadi lah, dapat rumah macam istana, kereta besar kan? Kalau boleh, kereta tu bukan kereta kita bawa sendiri, ada driver kan? Kita jadi bos maknanya kita fikirkan kemewahan diri kita sendiri. Khadijah tak, dia memang kaya, dengan hartanya semua diinfakkan untuk jalan dakwah. Dan kita kadang-kadang mungkin kita tak boleh dakwah, tapi harta kita boleh dakwah dan harta kita tu kita boleh infak untuk jalan dakwah. Contoh kalau jamiah ni misalnya ada infak subuh, infak Jumaat ni yang dibuka tu, maknanya kita mungkin tak boleh nak buat kerja-kerja gitu, yang pergi dakwah ke kampung orang asli, ke pulau mana kan. Tapi ada orang yang boleh buat, cuma ada dana yang diperlukan. Situ harta kita boleh infakkan. Jadi macam itulah yang Khadijah buat.
harta diinfakkan. Dan sebenarnya infak ni tak tunggu kaya, kan? Harta ni maknanya kalau kita ada harta, kita kena ingat kalau kita nak jadi kaya pun kenapa? Kalau kita nak jadi kaya untuk kita dapat semua yang kita nak, lebih baik tak kaya. Mana kaya akan buat kita lebih dekat ke neraka. Tapi kalau kita niat nak kaya supaya kita dapat menolong orang lebih banyak, kita dapat lebih membantu jalan dakwah, okey, lebih baik kaya. Kena ingat yang banyak masuk syurga tu orang miskin. Tu berita gembira untuk orang miskin. Asnaf ni banyak masuk syurga. Orang kaya banyak masuk neraka. Cumanya kalau orang kaya berjaya kendalikan harta dia, bila dia masuk syurga, level syurga dia lebih tinggi. Tapi tak ramai lah. Memang tak banyak yang berjaya, banyaknya yang gagal. Kita memang kadang-kadang ujian susah itu lebih baik daripada ujian senang. Ujian susah kita lebih boleh handle. Sebab bila susah kan akhirnya kita banyak doa, kan, kita banyak minta dengan Allah. Tapi bila senang kita lebih menikmati yang kesenangan kita. Kita tak ingat Allah dah, ya. Dunia ingat dunia. Okay. Baik, jadi itu apa prinsipnya ataupun kisahnya, macam mana Sayyidatina Khadijah sebagai individu peribadi yang kita boleh gambarkan secara keseluruhan lah. Kita nak ambil ini sebagai teladan yang kita nak contohi. Baik, sebagai ibu, Khadijah adalah ibu yang sangat Khadijah ni terkenal kalau di kalangan isteri Nabi sebagai yang paling keibuan. Kita tahu seorang ibu bukan mesti keibuan. Kadang-kadang yang bukan ibu lebih keibuan daripada seorang ibu. Keibuan dengan ibu tak sama. Bukan mesti jadi ibu dia akan keibuan. Dan bukan mesti sebab dia tak jadi ibu maka dia tidak keibuan. Jadi nak dapat ibu yang keibuan tu tak mudah, kan? Keibuan ni macam mana? Keibuan ni dia ada jiwa mendidik, kan? Dia ada jiwa mendidik yang mendidik anak-anak dia. Kadang-kadang kita nampak ada ibu dengan anak-anak ni, dia buat macam dia suruh itu, suruh ini, suruh itu, suruh ini. Bila salah dia marah. Itu tak keibuan. Kalau keibuan, kita akan lebih banyak bercerita, lebih banyak berkawan dengan anak tu, lebih banyak bersama-sama dengan anak tu, sembang-sembang, melalui persahabatan kita dengan anak tu lah yang akhirnya membentuk kepribadian anak tu. Maknanya sebagai ibu, dia berkawan dengan anak. Jadilah keibuan. Maksudnya dia mendidik. Waktu dia tak tahu apa-apa, kita jelaskan, kan? Jadi kita lebih banyak menjelaskan, bercerita, lebih banyak bagi tahu daripada marah. Kalau kita marah waktu dia buat salah padahal kita tak pernah bagi tahu tu salah, itu yang tidak keibuan. Itu konsep ibu. Jadi Sayyidatina Khadijah adalah ibu yang keibuan, sangat mendidik anak-anaknya, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sangat baik, mulia. Dan satu lagi sebenarnya, anak Rasulullah ni kan meninggal kesemuanya kecuali seorang yang meninggal lepas Nabi wafat. Yang lain semua meninggal sebelum Nabi wafat. Jadi kita boleh bayangkan ketabahan juga. Waktu Sayyidatina Khadijah masih hidup pun, anak Nabi ada yang meninggal juga. Jadi ketabahan ibu yang kehilangan anak dia, kan? Ada anak Nabi yang seorang tu masih baby, kan, nama Ibrahim, yang laki tu masih baby lagi meninggal lah, kan? Tu macam mana ibu boleh, Sayyidatina Khadijah tu boleh tabah menghadapi ujian. Tu kalau cerita keluarga. Ada orang dia buat alasan, memanglah Khadijah boleh baik jaga Nabi macam tu sebab Nabi baik. Suami kita tak baik macam Nabi. Cuba tanya balik, suami kita tak baik macam Nabi, dah kita baik macam Khadijah ke? Tak juga, kan? Suami tak baik, kita jadi tak baik juga lah. Sudah marah. Kita nak suami baik macam Nabi, berarti kita tak baik macam Khadijah. Suami pun dia akan cakap benda yang sama. Memanglah aku susah nak baik macam Nabi sebab bini aku tak baik macam Khadijah. Dah habis tu yang mana satu mula dulu, kan? Jadi sebenarnya kalau kita keluar alasan macam tu, menunjukkan memang kita tak layak untuk dapat suami baik. Suami itulah yang layak untuk kita, sesuai dengan kita. Dan walaupun kadang kita rasa kita ni rajin pergi pengajian, suami kita apa pun tak ada, duduk tidur manjang ke rumah, kan? Dan kita tak tahu kebaikan di sisi Allah tu macam mana, kan? Baik tu kan tak nampak. Sebab kebaikan yang sebenar adalah baik yang dekat dalam, hati, kan?
Jadi zahir ni dia membantu je. Dia, ada orang dia kan nampak amalan perbuatan dia baik, tapi dalam hati dia penuh dengan riak, ujub. Contoh berkawan, baik, baik kawan terang kita. Tapi dalam hati belum tahu kita yang baik. Okay. Jadi akhirnya nanti Allah akan pandang keadaan hati. Baik, ada orang dia memang buat baik, rajin datang kuliah apa semua, tapi ujub. Kita rasa kita hebat, kita baik. Rasa baik tu bahaya. Sebab tu ada setengah ulama kata kadang-kadang ahli maksiat itu yang selalu melakukan maksiat tapi kemudian dia bertaubat, itu jauh lebih baik daripada ahli ibadah yang tak pernah berbuat maksiat. Sebab ahli ibadah yang tak pernah buat maksiat kadang-kadang rasa sombong. Dia kunci dia kat perasaan tu lah. Kadang kita rasa kita banyak buat ibadah, kita baik, kita hebat kan. Orang yang ahli maksiat ni malah dia rasa dia hina kan, sebab banyak dosa kan. Jadi akhirnya dia selalu taubat. Taubat dia terlebih mulia daripada rasa sombong kita dengan kebaikan yang kita buat. Okay? Baik, itu berkenaan dengan Sayyidatina Khadijah sebagai kita kata bila sebut pemula kepada episod awal Rasulullah SAW, sebab Nabi SAW mula bangkit sebagai Rasul ketika hidup bersama dengan Sayyidatina Khadijah, dan Sayyidatina Khadijah adalah pendukung paling utama. Sampailah ketika Sayyidatina Khadijah wafat, waktu itu Nabi sangat kehilangan. Tahun itulah yang dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab orang yang bela Nabi dalam dakwah semua meninggal kan? Yang termasuk di kalangan mereka adalah Sayyidatina Khadijah dan radhiyallahu anha. Dan Sayyidatina Khadijah adalah satu daripada 4 wanita terbaik di alam ni. Dalam alam ni ada 4 saja wanita yang terbaik daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. 4 je yang Nabi sebut dalam hadis. Satunya Khadijah. 3 lagi siapa? Maryam, Sayyidatina Maryam, lagi Sayyidatina Fatimah, dan satu lagi Sayyidatina Asyah isteri Fir'aun. Tu tak ada alasan kalau suami jahat kita jadi jahat. Suami paling jahat tu lah isteri dia jadi paling baik. Sebab sebenarnya nak buat kita jadi baik, kita kena ada cabaran yang sangat-sangat menyakitkan. Bila suami sendiri, itulah cabaran yang paling menyakitkan, sebab benda dalam rumah. Dan ketika kita kuat menghadapi, itulah jadi paling hebat. Ada orang dia tak kuat jangan cuba. Jangan cuba bertahan. Nanti kita berubah. Tu yang jenis suami jahat, kita pun jadi jahat. Tu mana dia tak boleh. Tu memang cerai lebih baik. Sebab tak kuat. Tak samalah. Jadi Asyah tu jadi hebat sebab dia kuat. Tak sama, memang orang tak sama. Kita pun ada yang mudah ikut kan, mudah follow. Ini kalau dapat suami soleh senang dia follow kan. Tapi ada yang memang jenis degil. Jenis degil ni kadang-kadang suami jahat lagi bagus. Kan, sebab dia jenis orang degil ni biasanya dia ada prinsip dia tegas kan. Dia ada kadang-kadang suami yang tak baik tu akan buat dia lebih kuat mempertahankan kebaikan. Yang jenis macam lalang ikut je ni, itulah kita kata ikut kekuatan kita masing-masing. Jadi Asyah jadi yang paling hebat sebab dia ada ketegasan dan dia mampu bertahan dengan tauhid walaupun suaminya mengaku Tuhan. Baik, cuma pada masa tu tak ada syariat kahwin sama agama kan. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Nabi tak boleh lagi kahwin beza agama. Kalau ikut kat Asyah tu kan suami dia tak beriman, maknanya kalau dalam Islam tak boleh lah, pisah dah automatik. Zaman tu tak ada, zaman tu boleh. Baik, Khadijah ni pula suaminya baik. Sebab memang orang buat alasan. Memang dia kata, saya ni memanglah susah nak buat baik, susah sangat nak jadi isteri soleh sebab suami saya tu tak soleh. Macam Khadijah senang lah suami dia Nabi. Ada orang cakap gitu, pernah dengar? Kalau tak pernah dengar tak apa, saya beritahu ada orang memang cakap macam tu. Sebenarnya orang yang beralasan macam tu lah yang bakalnya kalau suami dia macam Nabi pun dia akan jadi macam isteri Nabi Nuh. Suami Nabi juga kan. Suami Nabi juga, tapi isteri dia, tengok isteri Nabi Nuh kan tu, suami dia panggil, ajak naik kapal untuk selamatkan diri daripada banjir. Dia degil kan. Dia kata tak apa, aku boleh naik bukit tinggi-tinggi, aku tak akan kena banjir. Dia tak mau juga beriman. Jadi kalau kita punya alasan, kita kata sebab suami tak macam Nabi Muhammad, kita pun jadi tak baik macam Khadijah. Itu makna tanda-tanda kalau suami Nabi, kita tu macam isteri Nabi Nuh.
Sebab sama juga kaedah macam kita sekarang kan. Ada yang buat alasan kata kita ni tak boleh jadi baik sebab Nabi dah tak ada zaman kita. Yang pendakwa-pendakwa ni semua manusia biasa, banyak buat salah kan. Sebab tu kita tak boleh jadi baik kan? Dan sebab Nabi dah tak ada. Kalaulah kita hidup zaman Nabi, dah tentu kita akan ikut Nabi, dah tentu kita akan jadi orang baik. Ingat jawapan macam tu, itu tanda-tanda kalau kita hidup zaman Nabi, kita akan jadi pengikut Abu Jahal. Sebab pengikut Nabi dia tak ada alasan macam tu. Pengikut Nabi dia akan sentiasa sami'na wa ata'na. Sebab kita walaupun tak ada Nabi, kita ada Quran kan? Kita ada panduan tu ada. Baik, jadi sampailah akhirnya Sayyidatina Khadijah wafat dan Nabi SAW mengenang kehadiran kewujudan Sayyidatina Khadijah sebagai isteri yang paling Nabi sayang kan? Yang Nabi sampai minta ampun pada Allah sebab Nabi tak dapat nak kawal perasaan dia menyayangi isteri sebagai isteri lebih daripada yang lain. Yang Nabi boleh adil hanya pada tindakan, tapi bukan pada perasaan. Nabi tak mampu nak adil pada perasaan. Tapi kalau bagi hadiah, Nabi bagi hadiah semua sama. Itu kaedah poligami lah. Jadi poligami memang tak boleh paksa suami tu untuk sayang semua isteri sama. Kalau nak suruh dia sayang semua sama, maknanya kita kena bagi dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan, jadi dia tak ada perasaan kat semua, jadi samalah semua. Kalau dia ada perasaan, maknanya dia memang akan cenderung sayang pada yang tertentu. Tapi itu yang berat untuk dia adil. Sebab walaupun sayang pada yang tertentu, dia tetap kena adil pada semua. Ibu-ibu pun sama. Kita ni kalau nak tahu kita adil ke tidak, dah tentu dalam banyak-banyak anak kita tu ada yang kita sayang lebih kan. Sebab dia baik, dia rajin tolong kita, dia pandai, dia tak menyusahkan. Ada anak yang buat kita serabut lah. Tengok dia je serabut lah kan? Cakap apa pun dia tak faham kan? Suruh apa pun semua dia tak reti buat. Kat rumah kerja tidur, main game, tidur, makan, main game, tu je kerja dia. Yang seorang lagi ni rajin. Memang kita akan sayang beza kan, tapi tetap saja secara zahir kita kena layan sama. Itu susah. Jadi kita ni kalau nak suruh orang adil, nak suruh orang lain adil, cuba cek kita sendiri, mampu tak kita adil? Itu antaranya tadi wasiat tadi tu. Tok Sah dia buat wasiat lah, anak ni dapat apa, anak ni dapat apa, biar ikut faraid je senang. Lepas mati kita akan lega kalau ikut faraid. Kalau kita buat wasiat, lepas mati kita akan menyesal kalau tiba-tiba wasiat tu sebenarnya tak adil. Masa kat dunia kita rasa adil, tapi biasanya banyak orang buat wasiat ni dia ikut emosi. Dia sayang siapa, hak tu nak bagi lebih. Hak tu yang bahaya tu. Sebab biasanya orang yang kita sayang ni antara dua, sama ada betul-betul orang tu baik ataupun dia munafik. Dia pandai untuk bermanis-manis depan kita sampai kita sayang dia. Yang tu yang lepas mati kita menyesal. Rupanya anak yang paling baik adalah yang paling kita tak suka. Kenapa jadi kita paling tak suka? Sebab dia tak pernah balik, dia tak pernah bagi duit kat kita, nampak macam dia tak pernah jaga kita. Padahal dia tu nombor satu, dia anak perempuan, dia duduk dekat luar negara kan. Lepas tu kita rasa dia tak pernah kirim duit kat kita sebab dia perempuan, dia memang tak ada kewajipan. Rupanya lepas mati baru kita tahu dialah anak paling baik. Kenapa? Sebab dia yang paling banyak mendoakan kita. Dan doa ni yang terbaik adalah yang tak tahu, yang kita tak tahu. Doa terbaik adalah apabila orang yang didoakan tu tak tahu kata dia didoakan. Bagi tahu dalam WhatsApp dia jadi kurang dah lah. Kurang dah. Dia tak payah bagi tahu langsung. Kita doakan tu kita diam. Walaupun sampai tiba-tiba mak tu cakap engkau ni dah lah tak pernah balik, tak pernah bagi duit, tak pernah buat apa-apa, doa pun tak pernah. Padahal dia tiap-tiap hari doakan kita. Kalau tiba-tiba dia cakap tiap-tiap hari saya doakan mak, dah kurang sikit. Baik dia tu kurang. Anak doakan Cik Nur bila dia orang nak perlukan doakan mama. Sebab cakap macam tu lah. Tiga orang, tiga euro. Kalau kadang perlukan duit sekat 50, 100 tu kan. Sebab dia tahu mama ada pencen. Lepas tu bagilah. Lepas tu doa. Tak apa mama halalkan kata. Tak payah pinjam untuk mama halalkan. Mama sedekah kata. Tapi doakan mama nak soleh. Macam cakap macam tu boleh lah. Boleh. Kalau doa, kita minta doakan masa tu, itu yang terbaiknya dia doa juga masa tu. Tu dia kata, abang sentiasa doa mama in my heart dia kata. Kalau yang tu, dia tak payah bagi tahu. Dia kalau kita minta doakan saya, mungkin masa tu doakan. 7 tahun kan. Macam tu tak stop. Jadi maknanya sebab tu itu kuncinya. Alhamdulillah. Maknanya kadang-kadang ada anak yang mendoakan kita, dia tak pernah bagi tahu. Lepas mati baru kita tahu. Tiba-tiba kita tak bagi wasiat kat dia. Kan kita menyesal tu lepas mati.
Lepas tu biar faraid je. Faraid ni insya-Allah memang Allah dah bahagi, Allah yang bahagi. Maknanya walaupun kita tak suka macam mana pun anak tu, Allah dah bahagi banyak tu, dekat lepas mati kita akan lega. Sebab kita tak ada apa-apa sangkut emosi, nafsu, tak ada lah. Bab harta memang kita serah semua dah. Tu kata tu kan tiap kita tak ada harta kat kau. Nah, Memang senang. Sebab tu banyak masuk syurga. Orang miskin banyak masuk syurga. Tapi lebih baik kaya. Sebab kalau kaya tu manfaat. Sebab Nabi pun pesan kan, orang yang meninggalkan anak keturunannya sehingga anak keturunannya boleh hidup tanpa meminta-minta, itu lebih baik daripada orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin. Baik, insyaAllah saya ingat sampai sekadar tu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar lah. Mungkin kita tak mendalam cerita Khadijah satu-satu biodatanya kan. Saya ingat kalau cerita biodata lagi ngantuk pada ni. Ni pun tengah hari kan. Jadi kita cerita yang mana kita boleh ambil iktibar yang untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Saya ingat satu kunci lah, emosi. Tambah bila makin berumur ni, emosi kita makin makin macam budak-budak balik kan. Situ kita nak belajar untuk kawal ni. InsyaAllah ada pahala tu. Duduk diam kawal emosi tu ada pahala. Orang tengok kita tak buat apa-apa, kita tengah kumpul pahala. Tahan perasaan kan. Tahan perasaan tu dapat pahala. Ya. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.